Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat sekarang ini terbuka untuk dibahas. Sila Yang Menteri menjawab. Terima kasih. Pertamanya saya telah jawab sebentar tadilah apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat. Keduanya, Tuan Gusi, pertamanya etika ini ialah untuk kesalahan-kesalahan kecil yang tidak melibatkan kesalahan yang boleh sabit di bawah undang-undang. Jadi kesalahan-kesalahan kecil ini hendaklah diselesai secara tertutup. Kerana apa? Kerana kesalahan itu ialah seperti tidak buat grounds of proceeding, lambat ke, ataupun benda-benda yang tidak melibatkan kesalahan besar lah, yang boleh sabit dengan kesalahan undang-undang. Kehakiman merupakan satu tempat yang kita pergi untuk mendapat keadilan. Maka oleh kerana itu adalah penting untuk kita menjaga sanctity kehakiman. Kalau sekiranya ianya dibuat secara proceeding yang terbuka, maka apa yang akan berlaku ialah kecacatan dan kecacat celaan itu sudah pun diperlihatkan dan akan menyebabkan orang yang nak mendapatkan keadilan di hadapan hakim berkenaan yang akan balik bertugas akan hilang keyakinan sebab orang semua tahu, orang dah tahu dia ni memang tak buat grounds of proceeding dan macam-macam lagi. Jadi orang hilang confidence, ya, keyakinan, dan mungkin juga boleh menjadi bahan di dalam perbicaraan itu sekali-sekala pegawai akan boleh buat insinuation yang mungkin mendatangkan perasaan hina dan diperendahkan terhadap hakim berkenaan. Sebab itu saya rasa daripada pihak kerajaan kita tidak bersetuju kerana ini merupakan kesalahan yang kecil dan yang boleh dihukumkan secara internal, dan yang lebih penting ialah hakim itu akan balik bekerja dan kita kena memastikan iaitu supaya beliau tidak akan menjadi sumber insinuasi dan lain-lain lagi lah. Sebab itu kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Ipoh Barat. Siap? Sudah siap? Okay. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Hal-hal yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Fasal 8. Pasal 8 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal-fasal 9 hingga 13. Pasal-pasal 9 hingga 13 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 14 pindaan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat. Tan Sri Pengerusi dengan izin. Tan Sri, saya membawa perpindahan kepada pasal 14. Asas saya adalah kalau kita baca pasal 14 itu rekod dan minit proceeding, mengata akan berbunyi sedemikian. Pengerusi hendaklah memastikan bahawa rekod dan minit proceeding jawatankuasa diselenggarakan dan disimpan dalam bentuk yang sepatutnya. Itu saya tak faham apa itu sepatutnya. Itulah sebab saya rasa korang senang hati dan saya membawa satu pemindahan yang berbunyi sedemikian. Iaitu dengan amalan biasa berhubung dengan simpanan dan penyelenggaraan dokumen-dokumen awam. Orang awam berhak untuk mendapat akses kepada semua rekod dan cacatan proceeding jawatankuasa. As practiced with the keeping and maintenance of all public documents, public shall have access to all records and minutes of the proceeding of the committee. Tan Sri Pengerusi, saya tengok, saya baca dalam rang undang-undang ini tidak ada satu gambaran diberi
atau tidak ada nyata di rang undang-undang ini bahawa pihak yang membuat aduan atau pihak orang ramai dapat mengetahui selepas satu keputusan dibuat apakah asas di mana mereka membuat keputusan, macam mana keputusan itu boleh diterima, dan tidak ada apa-apa menunjukkan bahawa mereka boleh ada akses kepada rekod-rekod tersebut. Saya nak tanya dalam hal ini kenapa perkara itu terjadi. Nah, itulah sebab saya membawa satu cadangan supaya kita menjadi lebih transparan, supaya semua keputusan walaupun pihak-pihak mungkin tidak dibenarkan hadiri dalam investigation panel, tetapi semua minit-minit tersebut dan keputusan dapat diketahui dan asas-asas mereka dapat ditahu oleh orang ramai. Itu asas saya. Terima kasih, Tuan Sri. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ibu Barat sekarang ini terbuka untuk dibahas. Tuan Musi, saya telah memberi jawapan dalam jawapan saya tadi, iaitu kalau sekiranya aduan yang dibuat terhadap panel ini, kalau dianya tidak ada merit, maka pengadu itu akan dimaklumkan, ya, akan dimaklumkan, no case. Tapi kalau sekiranya merit itu ada, tindakan diambil, maka dianya tidak akan dimaklumkan kepada yang mengadu. Cukuplah, iaitu pengadu boleh merasakan bahawa tindakan telah diambil. Alasannya yang sama, iaitu seperti tadi, kita kena jaga sanctity mahkamah kehakiman ini. Dan kita kalau tidak benarkan prosiding itu dibuat secara terbuka, maka alasannya adalah juga yang sama. Tidak mahu akan dizahirkan kepada mereka, di mana kalau dizahirkan maka hakim yang telah diambil tindakan dan dihukum itu, apabila dia duduk di atas kerusi kehakiman, semua orang tahu tentang mungkin dia malas nak buat prosiding ke, ini akan mendatangkan kurang keyakinan orang untuk membawa kes di hadapan beliau. Maka jawapannya yang sama juga, maka kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan daripada Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih. Saya kurang senang hati dengan jawapan yang diberi oleh Menteri, asas-asas mereka. Nombor satu, jika satu keputusan di mana tindakan telah diambil, mereka tidak, komplainan tidak akan diberitahu. Tetapi bila tidak ada tindakan diambil, baru diberitahu. What is so special? Kenapa seorang hakim tindakan diambil, tindakan tidak diambil, orang ramai tidak berhak untuk mengetahui apakah tindakan diambil atau apakah tindakan yang tidak diambil. Dan saya sedikit yang kita semua tahu birokrasi, dengan jawapan yang diberi oleh Menteri, nampaknya semua aduan lah, tidak ada jawapan langsung. Jadi orang ramai di Malaysia akan ingat bahawa tindakan telah diambil, itu sebab tidak ada jawapan. Senanglah. It's an easy way to cover up. Bukankah? There must be a mechanism di mana ada logik. Mana ada logik kalau tindakan diambil, tidak akan diberitahu. Disabit salah, tidak akan diberitahu. Tetapi kalau tak salah akan diberitahu. Birokrasi works in the other way around. Tak akan diberitahu langsung. Maka saya rasa sangat etika hakim ini adalah satu untuk cover up semua mekanisme komplain yang ada terhadap hakim-hakim, membawa ini dan memberi ruangan lebih kepada hakim-hakim to become an exclusive kongsi gelap. Terima kasih.